Penyelidik yang juga pensyarah Pusat Pengajian Sains Perikanan Aquakultur Universiti Malaysia Terengganu UMT Zahaitun Mahani Zakaria ketika diminta mengulas lebih lanjut berhubung kesan kepada hidupan laut berkenaan berdasarkan rakaman yang diambil baru-baru ini. Saya rasa kalau yalah macam tadi tu tak ada gaya bom tak ada pecah pun, tak ada apa saya tengok ikan-ikan tu. Kalau dia dakwa kata ikan tu terlepas daripada trawler punya, tapi kita tahu aktiviti trolling di kawasan tu pun dah salah sangat. Dari segi undang-undang dah salah. Kan? Tak kira lah pukat jerut ke, pukat tunda ke, memang sangat salah. Sebab itu kawasannya tak patut langsung lakukan aktiviti macam tu. Beliau turut mendedahkan keadaan fizikal terumbu karang di sekitar kawasan selam scuba di tokong laut itu juga kelihatan tidak sihat. Kat situ saya tengok macam koras tu pun macam tak sihat. Saya tak tahu adakah itu efek yang sebelum ni pernah berlaku dan keadaan jadi macam tu. Tapi koras tu nampak macam tidak sihat. Kan? Adakah kerana berlaku keracunan di kawasan tu? Justru pihak berwajib atau Jabatan Perikanan Negeri Terengganu digesa membuat persampelan terhadap hidupan laut dan terumbu karang yang mati di kawasan itu sebelum dihantar ke makmal untuk mengetahui punca sebenar. Kawasan selam scuba di tokong laut amat popular di kalangan penyelam scuba yang berkunjung ke pulau perhentian. Menurut sumber, dua lagi kawasan selam scuba di pulau berkenaan iaitu Vietnamese Wreck dan Terumbu 3 turut terancam dengan aktiviti tidak bertanggungjawab dipercayai didalangi oleh nelayan asing dan segelintir nelayan tempatan. Untuk rekod, pulau perhentian diwartakan sebagai taman laut bertujuan memelihara pelbagai habitat dan hidupan marin akuatik. Kami masih menunggu maklum balas daripada Jabatan Perikanan Negeri Terengganu berhubung perkara ini. Sementara itu, pencinta alam kecewa dengan aktiviti yang merosakkan ekosistem pulau perhentian. Mereka menggesa pihak berkuasa meningkatkan rondaan dan pengawasan sebagai langkah membantras gejala tidak bertanggungjawab itu. Nelayan-nelayan yang lain mungkin tak berapa clear bentuk bot nelayan asing. Mungkin dia anggap nelayan tempatan. Kan? Jadi mungkin dia akan buat waktu malam. Sebab bila waktu malam, ialah dengan keadaan laut yang sunyi, dengan jumlah nelayan yang berkurangan, jadi benda ni boleh berlaku. Waktu siang kalau dia buat semua nampak, betul. Dulu kalau berlaku di Pulau Mataking, pulau-pulau di perairan Sabah, kita tak boleh, susah kita nak mengawal sebab kemasukan nelayan Filipin. Tapi sekarang ni bila berlaku di Semenanjung dan mungkin daripada ancaman nelayan Vietnam, saya rasa mungkin ada ketirisan dari segi keselamatan negara kita, sehingga mereka mampu untuk mengebom ikan di Pulau Perhentian. Orang ramai turut diminta melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terserempak dengan bot nelayan asing yang menceroboh perairan negara atau ternampak sebarang kegiatan yang mencurigakan. Baru-baru ini ada carangan untuk menubuhkan ranger laut. Jadi dengan ranger laut ni macam kita lihat sekarang ni rela lah kalau di kebiasaannya, supaya ranger laut ni sebagai lebih kepada informer. Dan mungkin pihak kerajaan boleh memberi bantuan pemasangan radio kepada setiap-setiap bot nelayan tempatan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa apabila melihat nelayan asing datang. Yalah, kadang-kadang kita kena faham ada nelayan ada handphone tapi mungkin mereka kredit tak ada. Tak boleh nak call, betul. Kita kena faham. Jadi apabila kerajaan boleh bagi bantuan radio untuk menghubung ke pejabat polis marin atau APMM, ini adalah langkah yang terbaik lah. Sebab mereka adalah orang yang pertama melihat kejadian pengumuman itu berlaku.